Baik, bagi segmen kali ini, kita sebenarnya akan melihat dan meninjau bagaimana sebenarnya disebabkan PKPB atau dalam tempoh ini kita melihat antara kes-kes yang cukup merisaukan. Di antaranya adalah berkenaan dengan kebajikan haiwan. Kerana kita banyak melihat video-video tular berkenaan dengan penderaan dan juga pembunuhan haiwan yang secara berleluasanya masih berlaku walaupun kita melalui PKPB. Dan di talian bersama kita hari ini Encik Ari Dwi Andika, Presiden Persatuan Haiwan Malaysia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat ke, Cik Ari? Baik, saya sihat. Baik. Tadi saya sebutkan sedikit sebanyak berkenaan pemahaman kita yang kita melihat begitu banyak kes penderaan, pembunuhan haiwan walaupun kita dalam keadaan yang memerangi wabak COVID-19 yang sangat susah sebenarnya, tapi kita masih mendengar keadaan macam ini. Apakah sebenarnya menjadi punca? Adakah disebabkan tekanan ataupun masalah mental ataupun disebabkan mereka yang duduk di rumah lama sangat ni, mereka menjadi macam ni? Cik Ari, kongsikan. Okey, pengetahuan kita PKP telah berlangsung lebih pada 2 bulan. Saya kira dah 2 bulan setengah. Tapi keputusan yang kita terima ialah semakin banyak penganiayaan dan juga pembuangan haiwan peliharaan terutamanya. Yeah. Dan apa yang menyediakan sepanjang PKP ini tidak mengajar manusia lebih berdisiplin dan lebih ihsan pada haiwan. Tetapi sebaliknya mereka terpengaruh atas dakwaan COVID boleh dijangkiti dari haiwan atau kepada haiwan. Jadi sepanjang PKP ini kita perhatikan tidak ada pengurangan apa-apa jenayah haiwan ini. Sebab apa kita lihat alasan tidak mampu beri makan, sumber kewangan yang terhad menjadikan kes pembuangan kucing dan anjing berbaka itu adalah yang paling tinggi. Baik. Dan yang kita nampak maksud dia pendidikan kesedaran tentang kebajikan haiwan ini masih rendah di Malaysia, di negara ini. Ya. Dan daripada perspektif Persatuan Haiwan Malaysia sendiri, apakah antara inisiatif yang dilakukan oleh persatuan ini untuk memastikan bahawa keadaan begini tidak berterusan dan mungkin mereka yang memiliki haiwan-haiwan peliharaan ini mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga haiwan-haiwan ini? Syarif. Okey, kita di persatuan ini pertama sekali perhatikan bahawa Malaysia ni tidak boleh, belum ada kesedaran yang proper. Maksud dia pihak berkuasa perlu govern. Maksud ialah kawal selia, pantau dan juga kuatkuasakan undang-undang. Jadi dalam kes pembuangan haiwan, terutama haiwan peliharaan kucing dan anjing terutamanya kita lihat kelemahan pada hari ini ialah tidak ada bukti pemilikan. Jadi maknanya kes-kes pembuangan ni kalau tak ada saksi, tak ada video, tak ada CCTV dan tak ada apa pun bukti, tidak dapat diambil tindakan memandangkan kita tidak boleh kenal pasti haiwan ini milik siapa. Ini satu masalah saya kira perlu jalan penyelesaian yang serius daripada pihak berkuasa. Di pihak persatuan sendiri kita tidak ada apa-apa autoriti melainkan beri kesedaran, kita suarakan di laman sosial dan media dan sepanjang PKP ini saya berterima kasih pada pihak media terutama media perdana dan tabloid kerana mereka banyak beri educate kepada masyarakat tentang pembuangan haiwan, kezaliman ini dan kita tak nafikan semakin serius NGO-NGO bersuara tentang kebajikan ini semakin banyak kes jenayah haiwan dan terbaru yang paling sadis semalam kita terima berita ada pihak mengheret anjing secara hidup-hidup di belakang kenderaan. Hello. Okey. Okey, sambung ya. Jadi ada pihak yang mengheret anjing dan ini telah berlaku semalam dan saksi juga telah buat laporan. Dan kami di persatuan ini sentiasa mengalu-alukan apa-apa kempen dan juga mengadakan kesedaran. Jadi kita minta supaya semua masyarakat sedar dan faham tanggungjawab dengan haiwan, terutama makhluklah. Baik. Cik Ari, barangkali mereka yang pelaku ni, yang menzalimi haiwan-haiwan ni mungkin tidak tahu yang mempunyai terdapatnya akta ataupun hukuman tertentu yang menanti mereka sekiranya mereka ditangkap ataupun dijumpai berkaitan dengan penderaan haiwan ni. Kalau dikatakan salah satu kesedaran yang boleh disampaikan, apakah sebenarnya hukuman-hukuman yang menanti pelaku-pelaku ni, Cik Ari? Betul, saya setuju kata-kata mengenai ramai lagi yang tidak ada kesedaran. Ramai yang tidak faham bahawa menzalimi haiwan itu merupakan jenayah berat pada kita. Kerana
kita ada dua undang-undang di negara ini yang menjaga kebajikan haiwan. Pertama, undang-undang berkaitan haiwan domestik, contoh haiwan peliharaan, ternakan, companion, dan kedua, undang-undang berkaitan haiwan liar. Okay, untuk haiwan domestik ni, kita Malaysia ada Akta Kebajikan Haiwan 2015. Ya. Untuk haiwan liar, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Dan kedua-dua akta ni saya kira penalti dia begitu kuat. Pertama sekali penjara minimum 1 tahun dan maksimum 3 tahun. Okey. Dan juga denda bagi satu akta iaitu minimum 20,000 dan maksimum 100,000. Namun apa yang membimbangkan, kedua-dua hukuman ini belum cukup mendidik dan mengajar serta menakutkan. Yeah. Okey. Yang paling kita tekankan di sini ialah ramai tidak tahu wujudnya akta. Wujudnya kesalahan. Mereka kira buang kucing, buang lebih baik kita letak di pasar berbanding kita bunuh. Tetapi mereka tidak faham pembuangan itu merupakan jenayah. Ya. Ya. Jadi education, pada kami education, dan kita mencari peluang untuk menyampaikan pendidikan ini kepada masyarakat luar. Ya. Dan saya kira dia perlu bermula di kalangan para pendidik. Baik, Cik Ari, kita bercakap berkenaan dengan pendidikan kesedaran. Ini salah satu persoalan atau pertanyaan daripada penerbit kita. Kita melihat banyak kes sebenarnya yang telah pun tular di laman media sosial. Mereka yang seolah-olah bangga yang mereka sedang lakukan jenayah itu, yang sedang menzalimi haiwan, dan mereka betul-betul bangga untuk memaparkan di seluruh media sosial. Di apakah sebenarnya yang boleh dilakukan? Katakan kita yang menonton ini secara tidak sedarnya, apa yang boleh kita lakukan sebenarnya untuk memastikan mereka pelaku ini dikenakan hukuman yang setimpal dan haiwan itu boleh diselamatkan? Cik Ari. Okey, bagi saksi, elemen-elemen yang penting dalam menguruskan jenayah haiwan ini, pertama sekali kita merayu saksi yang melihat, saksi yang melaporkan pada pihak kita, tolong tampil dengan cara yang betul, berikan fakta. Pertama sekali pastikan kejadian berlaku di mana, waktu dan sebagainya. Buat laporan polis ataupun laporan di pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina DBS. Okey. Dan kita di peringkat persatuan ni boleh menjadi medium atau wahana untuk menyampaikan laporan sekiranya saksi itu bimbang tentang identiti diri ataupun keselamatan diri. Yeah. Namun elemen yang perlu dalam kes jenayah haiwan ini, pertama sekali saksi buat laporan, kedua bukti, dan ketiga ada visual ataupun foto ataupun bangkai haiwan ataupun haiwan yang tercedera itu sendiri perlu dibawa ke veterina untuk pengesahan kecederaan. Jadi yang kita lihat masalah utama, sebenarnya saya boleh kirakan pada tahun ini saja saya anggap sudah hampir mencecah 1,000 kes pelbagai aduan di peringkat persatuan. Tetapi yang genuine, yang boleh kita ketengahkan itu amat sedikit dan masih rendah, memandangkan kebanyakan saksi tidak willing, tidak bersedia atau tidak mahu tampil untuk betul-betul kemukakan laporan. Yang ini yang membimbangkan sebenarnya. Saya kira ini satu usaha yang perlu dilakukan bersamalah untuk memastikan perkara ini dibendung. Bukan hanya tanggungjawab persatuan sahaja untuk menyedarkan, tetapi orang ramai juga untuk turut serta melawan mereka ini yang melakukan kezaliman terhadap haiwan. Apa pun kita nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Ari Dwi Andika, Presiden Persatuan Haiwan Malaysia, meluangkan masa dan juga sedikit sebanyak memberikan kita yang terkini berkenaan kes penderaan haiwan. Terima kasih. Terima kasih, P3. Terima kasih. Baik, itu antara tadi yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita lakukan sekiranya kita melihat kezaliman itu berlaku, laporan dan juga bukti yang perlu dipaparkan sebelum laporan itu boleh terus disampaikan ke pihak berkuasa.